Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, penyelaras program Palapes Pemangkin Peribadi, Staf Zunur Ain dan Staf Sarhan Handim. Yang dihormati, guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Alang Iskandar Bagan Serai Perak. Yang berusaha, Saudara Muhammad Syakir bin Rosdi selaku pengarah program Palapes Pemangkin Peribadi. Yang disayangi ahli jawatankuasa dan para pelajar sekalian. Majlis mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke Majlis Pelapis Pemangkin Peribadi Anjuran Kursus Kokurikulum Pelapis 1 dengan kerjasama para pelajar tingkatan 6 sekalian. Tujuan sebenar program Pelapis Pemangkin Peribadi diadakan adalah untuk memberi pendedahan awal tentang bidang ketenteraan serta berkongsi pengalaman dan pengetahuan am tentang Pelapis. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi dengan izinnya, kita dapat berhimpun pada pagi yang indah ini. Nama saya Muhammad Darwish Abidin bin Zainal Abidin akan menjadi pengerusi majlis pada hari ini. Sebelum kita memulakan program, saya ingin menyampaikan serangkap pantun untuk memeriahkan lagi majlis kita pada hari ini. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari ini, dijemput Saudara Muhammad Nur Syahrin bin Azhar untuk mengetuai bacaan doa. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tes mic. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, Tuhan yang maha besar lagi maha berkuasa. Hanya pada Engkau kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat-Mu. Bersempena dengan program Palapis Pemangkin Peribadi yang dijalankan pada hari ini dan esok, kami memohon taufik dan hidayah-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, tapangkanlah dada kami. Ilmu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hilang ke lain tadi? Tadi hilang tadi. Okey, maaf. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah program ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan program ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul hanya kerana-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan nyanyian lagu Negeri Johor dan lagu Negaraku. Para hadirin diminta untuk bersedia.
Sidang hadirin sekalian, program Palapes Pemangkin Peribadi ini akan berlangsung selama 2 hari. Pada hari pertama, kita akan membentangkan 2 LDK beserta kuis selepas tamat pembentangan, iaitu pada pukul 11 pagi, kumpulan 1 akan membentangkan LDK 1 bertajuk Sejarah dan Objektif Palapes, diikuti dengan rehat pada pukul 1 petang sehingga 2 petang. Dan pada pukul 2.30 petang, kumpulan 2 pula akan membentangkan LDK 2 yang bertajuk Pengenalan kepada Adat Resam Tentera Darat. Untuk LDK 3, 4 dan 5 akan dibentangkan pada hari esok kerana faktor masa yang tidak mencukupi. Dengan ini, majlis segala hormatnya menjemput saudara Muhammad Syakir bin Rosdi selaku pengarah program Palapes Pemangkin Peribadi untuk menyampaikan sepatah dua kata sekaligus merasmikan program kita pada hari ini. Majlis segala hormatnya mempersilakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadap Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan keizinannya dapat kita berkumpul dalam majlis perasmian bagi program Palapes Pemangkin Peribadi. Saya merakamkan ucapan terima kasih atas kesudian pengetua sekolah menengah kebangsaan Alam Iskandar bahagian Serai Perak untuk meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari yang berbahagia ini, dan seterusnya menyempurnakan majlis perasmian program Palapes Pemangkin Peribadi pada hari ini. Pada kesempatan ini juga saya mengalu-alukan kehadiran warga sekolah menengah kebangsaan Alam Iskandar bagi memeriahkan lagi majlis ini. Para hadirin sekalian, pasukan latihan pegawai simpanan atau juga dikenali dengan singkatan Palapes yang dulunya dikenali sebagai ROTU, iaitu Reserve Officer Training Unit, ada satu program kerjasama di antara Kementerian Pertahanan Malaysia dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mahasiswa-mahasiswi di institusi pengajian tinggi awam. Selain untuk melahirkan pegawai simpanan bagi memenuhi keperluan Angkatan Tentera Malaysia, program Palapes juga menyokong usaha kerjaan dan IPTA untuk membentukkan kualiti seorang warga negara yang sempurna, berdisiplin dan mempunyai ciri-ciri mempertahankan kepentingan negara. Seorang pegawai kadet akan dilatih dan tempoh 3 tahun secara sambilan, di mana latihan biasa yang meliputi subjek-subjek berkaitan ketenteraan akan diadakan pada setiap hujung minggu. Selain daripada itu, latihan lanjutan dan latihan intensif juga akan diadakan setahun sekali secara sepenuh masa selama 3 minggu. Program Palapes kini merangkumi setiap cabang perkhidmatan dalam ATM, iaitu Palapes Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara. Setiap pasukan Palapes mempunyai markas latihan cawangan masing-masing pada masa kini. Palapes telah ditubuhkan di 18 IPTA dan 1 di IPTS. Hadirin yang dihormati sekalian, program kita pada hari ini dikendalikan sepenuhnya oleh Barisan Jawatankuasa Jawatankuasa Palapes. Mereka ini bersungguh-sungguh untuk menjalankan program ini walaupun dalam kesibukan dengan tugasan dan ujian yang telah sedia ada. Usaha ini merupakan usaha yang amat membanggakan pihak universiti. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga sekolah menengah kebangsaan Alam Iskandar bahagian Serai Perak atas sokongan dan kerjasama yang akan diberikan sepanjang program ini berlangsung pada 2 hari. Tanpa sokongan dan kerjasama yang harmonis ini, sudah pastinya program ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan membawa kepada kegagalan program ini nanti. Saya yakin program hari ini dapat menarik minat para peserta untuk memasuki Palapes sesuai tamatnya program ini nanti. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program Palapes Pemangkin Peribadi kita pada hari ini. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara bin Rosdi, saudara Muhammad Syakir bin Rosdi atas ucapan dan perasmian program Palapes Pemangkin Peribadi sebentar tadi.
Okey, clear. Okay, saya ulang balik. Dengar? Okey, dengar. Dengar. Okey. Pasukan Latihan Pegawai Simpanan iaitu dengan singkatan PALAPIS yang dulunya dikenali sebagai ROTU iaitu Reserve Officer Training Unit adalah satu program kerjasama di antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pertahanan Malaysia kepada mahasiswa dan mahasiswi di IPTA. Pasukan latihan Pasukan Latihan Pegawai sebentar. Tes. Pasukan Latihan Pegawai Simpanan iaitu PALAPIS berperanan untuk melahirkan pegawai simpanan dalam angkatan tentera yang kompeten, profesional dan berintelektual untuk memenuhi aspirasi pertahanan negara bagi membantu ganti augmen angkatan tetap. Yang kedua iaitu tujuan mengenali sejarah tentera. Iaitu untuk memberi penerangan dan gambaran secara jelas berkaitan sejarah dan objektif penubuhan PALAPIS di institusi pengajian tinggi awam. Yang ketiga iaitu sejarah penubuhan. Sejarah awalnya, sumbangan siswa dan siswi dalam pertahankan negara bermula sejak 1965 iaitu semasa konfrontasi Malaysia-Indonesia. Dan pada 3 April 1965, Universiti Malaya menubuhkan Batalion Pertama Infanteri Askar Wataniah selepas peristiwa 13 Mei. Dan pada 18 Disember 1978, Jawatan Kuasa Terus Angkatan Tentera telah meluluskan penubuhan ROTU. Sejarah penubuhan PALAPIS. Pengarah Askar Wataniah pada tahun 1979 iaitu Brigadier General Datuk Abdul As bin Ismail telah pada 26 Februari mesyuarat yang dipengerusikan oleh Ketua Terus Tentera Darat telah diadakan untuk menubuhkan ROTU di IPTA masing-masing. Kerjasama erat antara Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pertahanan. Akhir sekali, ia adalah satu program nasional mempertahankan negara. Penubuhan PALAPIS di IPTA bermula pada 1 Julai 1979 iaitu di Universiti Kebangsaan Malaysia dan dikomandan oleh Lieutenant Kolonel Profesor Muhammad Ghazali. Seterusnya, pada 8 Februari 1979 di Institut Teknologi Mara ITM iaitu oleh Kolonel Profesor Madya Ni Abdul Rashid bin Ni Abdul Majid. Seterusnya pada 7 Februari 1980 di Universiti Malaya iaitu oleh Profesor Diraja Ungku Aziz. Seterusnya pada 8 Februari 1980 di Universiti Putra Malaysia iaitu oleh Lieutenant Kolonel Profesor Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Rasdan. Seterusnya pada 7 Jun 1980 di Universiti Sains Malaysia iaitu oleh Kolonel Datuk Dr. Amir bin Awang. Dan seterusnya pada 1 Mei 1984 di Universiti Utara Malaysia iaitu oleh Kolonel Prof. Tan Sri Datuk Awang Had. Seterusnya pada 11 April 1961 di Universiti Teknologi Mara yang dikenali oleh Kapten Datuk Dr. Rizwan bin Haji Saleh. Seterusnya pada 24 November 1996 di Universiti Malaysia Sabah iaitu dikenali oleh Tan Sri Datuk Seri Panglima Profesor Dr. Abu Hassan Osman. Dan seterusnya pada 1 Julai 1997 di Universiti Malaysia Sarawak iaitu dikenali oleh Kolonel Prof. Datuk Muhammad Zawawi bin Ismail. Dan seterusnya pada 1 Oktober 2003 ia barulah muncul di Universiti Tun Hussein Oil Malaysia yang dikenali oleh Kolonel Datuk Dr. Muhammad Noh Dalimin.
Seterusnya pada 3 Mac 2005 iaitu Universiti Malaysia Perlis yang dikenali oleh Yang Berbahagia Brigadier General Datuk Profesor Dr. Kamaruddin Hussein. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Zulaika untuk membentangkan tentang objektif penubuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara? Dengar. Hello? Dengar. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Aisyah Sakinah atas perkongsian itu tadi. Saya akan teruskan pembentangan dengan poin seterusnya iaitu objektif penubuhan. Next. Pertama, melatih pelajar universiti awam dalam ilmu ketenteraan untuk membina insan berdisiplin dan bersemangat wajar. Kedua, menyediakan sumber tenaga pegawai lepasan universiti awam untuk angkatan tetap dan sukarela. Dan yang ketiga, menyediakan warga negara yang terlatih dalam bidang ketenteraan untuk mengukuhkan pertahanan dan ketahanan nasional. Seterusnya adalah objektif umum. Bertanggungjawab kepada Angkatan Tentera Malaysia. Pertama, dalam melatih dan menyediakan siswa dan siswi universiti awam yang berminat untuk menjadi pegawai sukarela dalam regimen askar wataniah. Kedua, menyediakan pemimpin-pemimpin yang berilmu, berkemahiran dan peka kepada keperluan untuk mempertahankan negara. Seterusnya adalah objektif khusus, iaitu bertanggungjawab kepada tentera darat. Yang pertama ialah melatih pegawai kadet sehingga layak ditauliahkan sebagai pegawai simpanan dalam regimen askar wataniah. Jadi program Palapis dekat universiti ni bukan aktiviti kurikulum biasa, tapi kadet yang berjaya tamatkan latihan dapat ditauliahkan sebagai pegawai tentera berpangkat Lieutenant Muda. Seterusnya adalah membina ciri-ciri penting ketenteraan iaitu dapat membentuk disiplin diri, taat setia, setia kawan, kegigihan dalam melaksanakan tugas dan bertanggungjawab mempertahankan agama, bangsa dan kedaulatan negara. Seterusnya adalah program latihan. Seterusnya adalah pengambilan pegawai kadet. Pertama, pengambilan akan dilakukan hanya sekali setahun. Kedua, pengambilan dibuat semasa pelajar baru mendaftar ke universiti awam pada bulan September sahaja setiap tahun. Ketiga, ianya terbuka kepada semua siswa dan siswi yang mengikuti program pengajian ijazah sarjana muda di universiti awam yang mengambil masa selama 3 tahun atau lebih. Dan terakhir, syarat pengambilan pegawai kadet mestilah dilakukan mengikut dasar dan polisi tentera darat itu sendiri. Program latihan. Pertama adalah dengan mengikut kurikulum latihan pegawai kadet Angkatan Tentera Malaysia. Kedua, latihan yang dijalankan akan diambil kira sebagai subjek kurikulum universiti. Ketiga, pegawai kadet dilatih dan dibentuk untuk menjadi seorang pegawai sukarela di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Dan terakhir, tempoh masa latihan adalah selama 3 tahun, disesuaikan mengikut tempoh masa pengajian di universiti. Seterusnya adalah peringkat-peringkat kadet. Terdapat 3 jenis peringkat kadet iaitu peringkat junior pada tahun pertama, peringkat intermediate pada tahun kedua dan ketiga peringkat senior pada tahun ketiga. Poin terakhir adalah bentuk dan jenis latihan. Terdapat 3 jenis latihan sepanjang menjadi kadet pelapis iaitu latihan tempatan, latihan berterusan dan latihan kem tahunan. Latihan tempatan adalah selama 240 jam setahun.
Latihan berterusan pula selama 14 hari iaitu 7 hari semasa semester pertama dan 7 hari semasa semester kedua dalam tahun semasa. Dan ketiga, latihan kem tahunan pula adalah selama 15 hari. Jadi sebelum saya akhiri pembentangan ini, kami telah sediakan video untuk anda semua mengetahui dengan lebih jelas mengenai bentuk dan jenis latihan.
kejayaan, terdidik sejak mula, tabah berusaha, tanpa cuba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Berat membadani jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat cerdas yang upaya. Engkau terunggu, wajar standing in the eyes of the world. Harapan yang pernah terkulai layu, kembali sekamar bawah bayanganku. Setiap manusia ingin percaya, namun tak semua miliki Tuhan. Kau menghampirinya, kesempatan telah pun tiba. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Berat membadani jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sedaya upaya. Engkau terunggu, wajar standing in the eyes of the world. Standing in the eyes, 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 stand
Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya. Ini negaraku, negaraku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Kalau kata itu kota, kami bina tamadun. Lihat rangkap-rangkap pantun hidup beratus tahun. Bangkit 1000 perwira, selamat sejuta insan. Gelap dalam matahari insan, juga bisa insaf. Mana cerita panglima yang wujud benar. Awang hitam kaji awan putih bila berlayar. Hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal. Dah merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tertanam padamu, kerana-Mu aku berdiri. Bangun cita-cita hanya kekal sebagai mimpi. Semuanya bermula dari sini. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya demi negaraku. Oh,
turun selepas Kami berikrar. Dan setia abang dan berkasa. Setia wirasat yang Palapis Angkatan Tentera. Siap sedia, setiap masa untuk berbakti kepada negara. Negaraku, kau beri sepenuhnya, kau beri sepenuhnya demi negaraku. Oh negaraku, hiduplah sepenuhnya, dirgayu semua. Ini untuk kamu yang terima undi aku. Trying to change the world, bagi dunia suara baru. Hiduplah sepenuhnya, dirgayu semua. Ini untuk kamu yang terima undi aku. Trying to change the world, bagi dunia suara baru. Ini bukan negara aku, ini negara kita. Buat jejak kita, buat jejak kita. Okey, kita boleh start je sekarang. Okey, sekarang merupakan sejarah dan objektif Palapis. Okey, kita ready untuk soalan. Tujuan Palapis adalah untuk memberi penerangan dan gambaran secara jelas berkaitan sejarah dan objektif penubuhan Palapis Universiti Awam. Adakah ia betul ataupun salah? Boleh jawablah. Okay, jawapan dia betul. Okay, kita ke next soalan. Kita boleh tengok siapa yang score. Okay, next. Okay, soalan kedua ialah penubuhan Palapis adalah kerjasama erat antara Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pertahanan. Betul ataupun salah? Okay, peserta boleh menjawab. Okay, jawapan dia betul. Okay, kita ke soalan seterusnya. Soalan ketiga, objektif penubuhan Palapis adalah untuk melatih pelajar UA dalam ilmu ketenteraan untuk membina insan berdisiplin. Betul ataupun salah? Okay, boleh jawab. Ya, jawapan dia betul. Wah, tak ada orang yang salah jawapan dia. Bagus. Okey, kita ke next soalan. Okey. Soalan keempat. Palapis diusahakan penubuhannya pada tahun 1979 oleh Brigadier Jeneral Datuk Abdul As bin Ismail. Betul ataupun salah? Ya, jawapan dia betul. Ada juga yang jawab salah. Tak apa. Kita ke next soalan. Soalan seterusnya. Wah, Raihana mendapat tempat pertama. Okey, soalan kelima. Berikut merupakan ciri-ciri penting ketenteraan kecuali. Okey, so boleh pilihlah kecuali apa. Okay, jawapan agresif. Kita akan ke soalan seterusnya.
Soalan ke-6, pengambilan pegawai kadet dilakukan 2 kali setahun. Betul ataupun salah? Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. Okey, jawapan dia salah. Dia hanya sekali saja setahun je. Okey, kita akan ke soalan seterusnya. Soalan ke-7. Okey, pengambilan pegawai kadet dibuat semasa pelajar baru mendaftar ke UA pada bulan September sahaja setiap tahun. Betul ataupun salah? UA tu universiti awam ya? Lose my mind whenever you need me. Do you think Okay, jawapan dia betul. Kita akan ke soalan seterusnya. Peringkat pegawai kadet pada tahun ketiga merupakan peringkat senior. Betul ataupun salah? that way to be said, but my tongue is stumbling, trying not to breathe. 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Try to make a move, but I freeze. You don't have a clue what you do to me. Okay, jawapan dia betul. Kita akan ke soalan seterusnya. Still time whenever you need me. Berikut merupakan peringkat-peringkat pegawai kadet kecuali. Okey, dia peringkat pegawai kadet kecuali apa? Whenever you need me. Do you take me home? Okey, peringkat atasan. Yang tiga tu betul kecuali peringkat atasan. Okey, kita akan ke soalan seterusnya. Ini merupakan soalan terakhir. Berikut merupakan bentuk dan jenis latihan kecuali. You make me run and hide, hide. Feel like I get lost in time. Whenever you need me. Okey, latihan berulang-ulang. Dia tak ada latihan berulang-ulang. Okey, itu sahaja untuk kuis berkaitan dengan objektif dan sejarah pelapis. Dan tempat ketiga merupakan Mito Toro. Tempat kedua Mas vs V. Dan tempat pertama merupakan Raihana. Tahniah. Okey, terima kasih. Okey, tahniah kepada semua yang telah join kuis tadi dan tahniah kepada Raihana kerana mendapat tempat pertama dalam kuis LDK1. Okey, untuk sekarang kita akan berehat selama 15 minit sebelum kita sambung ke LDK2. Okey. Bolehlah minum air ke apa dulu ke. Ini saya menyerahkan majlis kepada kumpulan 2. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Test mic, test 9. Okey ke? Okey. Okey, clear. Baik, terima kasih kepada pengacara majlis Encik Darwish. Jadi kami akan membentangkan LDK2 lah di mana mengenai adat dan resam Tentera Darat. Tapi sebelum tu saya ingatkan lah, macam tadi mungkin ramai yang agak terpinga-pinga mengenai kuis. Jadi ini sebelum kita pergi habis kepada LDK2 ni, jadi saya nak ingatkan kepada semua peserta untuk memudahkan proses, mungkin boleh download atau install apps Kahoot di Google Play atau App Store. Jadi time quiz nanti just korang perlu masuk ke apps tu dan pin akan dikeluarkan di slide presentation. So korang boleh masukkan pin dan join quiz tu lah. Jadi tujuan quiz tu pun untuk kata orang tambah pengetahuan mengenai apa yang kami bentangkan nanti. Jadi semua dapat Okay, baik, kalau macam tu tanpa melengahkan masa, kita akan terus masuk pada LDK2 lah, di mana mengenai adat dan resam Tentera Darat. Okay, next slide. Semua jelas suara saya? Jelas. Okay. Baik, sebelum kita masuk lebih mendalam, saya akan menerangkan mengenai tujuan LDK2 ini sendiri, di mana
bagi menerangkan serta memberi pendedahan berkenaan tradisi serta adat resam yang diamalkan dalam tentera darat berdasarkan sistem pemerintahan regimental. Jadi, Jadi basically sistem pemerintahan regimental ni merupakan satu sistem yang kata orang dah ditetapkan lah mengikut satu kumpulan atau formasi itu sendiri, di mana ianya mengandungi peraturan, prosedur, arahan dan sebagainya lah. So basically dia berkait rapat dengan tradisi dan adat ni. Dia merupakan satu sistem yang dah lama digunakan, jadi digunakan sampai sekarang supaya benda tu jadi kemas dan terus kata orang satu kumpulan tu lebih teratur lah. Jadi dia mengambil daripada perkataan regimen tu sendiri yang membawa maksud sesuatu tindakan dengan prosedur yang ditetapkan sebagai suatu cara hidup. Jadi kesimpulannya aktiviti-aktiviti dalam ketenteraan ni sendiri dia dijalankan mengikut adat dan tradisi yang telah lama dipakai supaya benda tu seragam sampai sekarang. So boleh dapat tu mengenai sistem pemerintahan regimental. So next slide, saya akan menerangkan mengenai 3 komponen utama lah dalam adat dan resam ni. Jadi 3 komponen utama tersebut ialah adat, resam dan tradisi, di mana first adat merupakan satu peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun di dalam sesuatu masyarakat. Jadi macam yang saya dah cakap tadi lah mengenai adat ni, dia perkara yang dah lama diguna pakai dan diamalkan secara turun-temurun. Seterusnya adalah resam, di mana adat kebiasaan, aturan-aturan yang menjadi adat. Dan yang terakhir ialah tradisi, sesuatu kebiasaan iaitu adat kepercayaan yang kekal turun-temurun serta sesuatu yang sudah menjadi amalan yang sebati dengan sesuatu masyarakat. So basically 3 komponen ni merupakan perkara yang berkait rapat lah dengan ketenteraan tentera darat. Jadi next slide. Jadi sejarah tradisi tentera darat. Boleh besarkan ke slide ni sebab macam full screen. Macam lagi proper sini. Tak apa. Jadi sejarah tradisi tentera darat. Ianya merupakan warisan tentera British, di mana ianya bukan hanya membina organisasi tentera, tetapi turut menerapkan adat resam dan semangat ketenteraan. So ianya banyak dipengaruhi oleh latar belakang dan ciri-ciri kebudayaan tentera British itu sendirilah. Seperti yang kita sedia maklum, tentera British merupakan negara terakhir yang kata orang menjajah Malaysia dan juga memberi kemerdekaan kepada Malaysia. So kita banyak terpengaruh dengan diorang punya kata orang cara, lifestyle dan sebagainya lah. Okay, next slide. Just next slide please. Okay. Tak nampak tu. Okey. Jadi kita terus masuk kepada contoh adat resam tentera darat itu sendiri. Yang pertama kita ada dalam konteks berkawat. Berkawat ni merupakan salah satu adat resam lah dalam tentera darat. Kita ada 5 jenis kawat. Okey, di mana yang pertama kita ada kawat kaki. Kawat kaki mungkin semua dah tahulah. Sebenarnya kita ada kawat senjata, kawat pedang, kawat panji-panji dan juga kawat tongkat. Jadi kelima-lima ni akan ada dah dalam konteks LDK 2 ni untuk kita tahu lebih lanjut lagi mengenai apa maksud-maksud kawat ni. Jadi slide seterusnya saya akan serahkan kepada saudara untuk membentangkan lah. Terima kasih. Okay, terima kasih. Saya teruskan dengan pembarisan tentera darat. Terdapat 8 jenis atau flow pembarisan. Yang pertama ialah pembarisan sebelum dan sesudah tugas. Kedua, pembarisan mendirikan pengawal atau mounting guard. Ketiga, pembarisan turuh, staff barrack.
Keempat, pembarisan menyuraikan pengawal. Kelima, pembarisan pegawai pemerintah, ajutan dan SMR. Seterusnya, pembarisan hari ulang tahun pasukan, KOR dan tentera darat. Seterusnya, pembarisan paluan berundur. Dan akhir, pembarisan turun air bendera, last post. Next. Seterusnya, pembarisan kawalan kehormatan. Yang pertama ialah kawalan kehormatan kuarter. Kawalan kehormatan ini merupakan kawalan yang bertujuan memberi penghormatan kepada orang kenamaan termasuk pegawai kanan Angkatan Tentera Malaysia dalam rangka lawatan rasmi atau lawatan kerja. Kedua ialah kawalan kehormatan utama, iaitu didirikan bersama-sama atau tanpa panji-panji yang dilaksanakan dalam acara rasmi yang melibatkan pembesar negara, lawatan ketua negara asing, panglima tertinggi Angkatan Tentera Negara asing serta kenamaan yang layak. Ketiga ialah kawalan kehormatan darjat, iaitu didirikan khusus bagi istiadat mengarap serta menyembah watika tauliah pelantikan wakil kerajaan asing selain semasa istiadat semasa pertabalan SPB yang di-Pertuan Agong. Keempat ialah kawalan kehormatan setempat, iaitu dilaksanakan untuk menyambut ketua negara, ketua kerajaan asing, panglima-panglima angkatan tentera dan panglima perkhidmatan negara asing dalam lawatan rasmi atau tidak rasmi. Yang kelima ialah kawalan kehormatan cuaca buruk, iaitu dilaksanakan apabila KKU tidak dapat dilaksanakan akibat cuaca buruk. Seterusnya, tradisi panji-panji. Yang pertama ialah istiadat mengarap panji-panji, iaitu diadakan semasa hari keputeraan SPB yang di-Pertuan Agong dan HUT pasukan. Kedua ialah istiadat pertukaran panji-panji, iaitu diadakan untuk pengantian panji-panji lama kepada panji-panji yang baru sekiranya berlaku kerosakan atau kainnya telah rusuk. Ketiga ialah menyahid dan menampar panji-panji, iaitu dilaksanakan oleh isteri pegawai pemerintah, isteri SMR atau ustazah pasukan sekiranya panji-panji koyak. Upacara dilakukan di markas pasukan atau di surau pasukan. Keempat ialah menjemur panji-panji. Dilaksanakan di perkarangan Wisma Perwira dengan cara dihamparkan di atas rangkaian tambur. Kelima ialah mengebumikan panji-panji. Itu panji-panji yang lama telah digantikan, dikebumikan atau disimpan di tempat khas untuk diabadikan sebagai kenangan. Seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan pergi kepada memberi hormat ya. Okey. Yang pertama, dalam anggota tentera ini terdapat beberapa panggilan yang akan digunakan mengikut pangkat-pangkat mereka. Antaranya ialah Brigade Jeneral ke atas akan digelar sebagai Datuk Tan Sri, Datuk Seri Panglima. Seterusnya ialah Lieutenant Muda hingga Kolonel lelaki dipanggil sebagai Tuan. Manakala bagi Lieutenant Muda hingga Kolonel perempuan pula dipanggil sebagai Puan. Okay, pegawai Warren pertama dan pegawai Warren kedua dipanggil sebagai Encik, manakala sarjan ke bawah mengikut pangkat. Dan akhir sekali ialah jurulatih dipanggil sebagai staf. Okay, next. Okay, tabik hormat ini terdapat 8 tabik hormat. Antaranya ialah tabik hormat kepada pegawai ATM, tabik hormat kepada panji-panji, tabik hormat kepada bendera, tabik hormat kepada kerabat diraja semasa hari kebesaran atau kemangkatan raja, tabik hormat senjata, tabik hormat pedang, tabik hormat sedia dan tabik hormat tembakan meriam. Okay, next. Hormat meriam. Hormat meriam ini merupakan laras meriam akan menghadap ke pentas hormat dan diturunkan muncung larasnya ke bawah sehingga melepasi pentas hormat. Hormat meriam juga
juga digunakan oleh kereta perisai iaitu kereta kebal atau kenderaan yang dipanggil sebagai AV. Kereta perisai akan memusingkan turret menghadap pentas hormat dan menurunkan laras meriam mereka ke bawah sehingga melepasi pentas hormat. Okey, seterusnya hormat jenazah. Hormat jenazah ini adalah upacara memperingati pahlawan di Tugu Negara dan kematian anggota-anggota tentera dahulu. Selain itu, hormat jenazah juga dibuat di padang kawat. Hormat jenazah ini merupakan tikar sembahyang tentera dan hendaklah berjalan dengan berlenggang paras semasa melakukan padang kawat. Itu saja daripada saya. Kita pergi kepada slide yang seterusnya, pembentang seterusnya. Okey, seterusnya adalah aktiviti agama. Tiap aktiviti agama yang berada di Palapis ialah tahlil pasukan, solat waktu berjemaah, perbarisan solat Jumaat dan ceramah agama. Kemudian aktiviti sukan apa yang ada di Palapis? Kami melakukan aktiviti sukan antara company, Wisma dan KOR. Kemudian aktiviti sosial seperti majlis makan malam regimental, happy hour. Bagi mana sesiapa yang tak tahu happy hour adalah aktiviti utama yang akan dirancang dan dijalankan oleh kadet-kadet junior dengan bantuan jurulatih. Aktiviti ini dijalankan dengan tujuan untuk mendedahkan kadet-kadet dengan organisasi berkumpulan dalam melaksanakan sesebuah program. Kemudian Ladies Night dan kemasukan ahli baru ke Wisma, seterusnya Hari Keluarga. Kemudian Badan Kebajikan Angkatan Tentera iaitu bakat. Apakah bakat ni lakukan? Adalah mesyuarat agung tahunan, lawatan dan aktiviti-aktiviti kebajikan. Seterusnya, istiadat silang pedang semasa perkahwinan pegawai. Acara silang pedang, acara bersanding dan merenjis air mawar, kemudian upacara potong kek. Okey, kita beralih kepada kepentingan tradisi. Seperti memelihara tata tertib. Apakah kepentingan memelihara tata tertib? Ia adalah untuk menyatukan anggota-anggota menjadi satu kumpulan. Tata tertib dapat dicapai kekemasan dan keseragaman pakaian menepati masa, patuhi kepada hukuman. Kemudian semangat setiakawan. Semangat setiakawan mewujudkan perasaan kepunyaan, sense of belonging and spirit di corps. Kemudian identiti kebanggaan. Identiti menimbulkan rasa cinta, kebanggaan dan megah. Ia juga dapat meningkatkan daya juang ketenteraan, militeri, moral dan semangat. Kemudian lambang kewibawaan. Pucuk pimpinan harus mempunyai lambang kewibawaan bagi menonjolkan kedudukannya sebagai seorang ketua. Ia juga meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan anggota bawahan terhadap ketua. Kemudian pengorbanan. Sikap pengorbanan amat penting bagi menjamin pelaksanaan sesuatu tugas kerana ia tidak mementingkan diri sendiri dan keluarga. Ia juga tidak mempertikaikan sebarang tugasan dan ia juga meletakkan kepentingan tugas melebihi kepentingan peribadinya. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey, yang seterusnya iaitu amanah dan tanggungjawab, di mana elemen penting dalam penugasan. Tiada siapa yang boleh persoalkan tugasan yang diberikan. Yang kedua, tiada sikap amanah dan tanggungjawab akan melenyapkan kepercayaan anggota bawahan. Taat setia kepada pemerintah dan organisasi. Yang ketujuh iaitu kepimpinan, iaitu konsep yang diamalkan itu follow me yang merupakan konsep unik di mana pengikut tidak akan membantah atas arahan yang dikeluarkan oleh pihak atasan. Dan sifat-sifat kepimpinan yang perlu ada dalam diri seseorang anggota tentera iaitu berintegriti,
kemampuan bekerja, kesabaran, keberanian, bermotivasi tinggi. Itu saja. Dan kesimpulannya, tradisi serta adat resam haruslah terus dipraktikkan serta diamalkan dengan sebaik mungkin supaya tidak lenyap bersama peredaran masa. Terima kasih. Seterusnya kita akan menonton sebuah video yang berkaitan tajuk ini.
Jadi seterusnya kita akan pergi ke kuis lah, di mana tujuan kuis ni sedikit bagi menambahkan lagi pengetahuan kita mengenai LDK2 iaitu adat dan rasam tentera darat. Jadi seperti yang dah dinyatakan tadi, mungkin boleh masuk ke Kahoot, apps Kahoot. Jadi pin telah diberi di ruangan komen. So boleh masuklah ramai-ramai. So jam dah menunjukkan tepat 11.10 pagi. So rasanya kita dah boleh mulakan kuis lah, sudah ready Okay, kita ada 21 player. 22. Okay. Mana nak masuk sempat lagi, so kita nak start lah. Okay, untuk soalan LDK2 mengenai adat, resam, tradisi tentera darat. Soalan. Okey. Apakah 3 perkara utama yang Okey. So kita ada adat, rasional, tradisi, adab, rasional, tindakan, adat, resam, tradisi, adab, resam dan tindakan. So mana satu yang betul? So jawapannya adalah adat, resam, tradisi. So ni soalan tricky lah Dia just bermain dengan perkataan. Yang betulnya adalah adat, resam dan tradisi. Menjelas suara saya? Jelas. Yes, Mike. Okey, jelas. Baik, kita akan pergi ke soalan yang kedua, di mana sejarah tradisi tentera darat banyak dilihat ciri-ciri kebudayaan tentera dari Jepun, Belanda, Spanyol ataupun British. So yang manakah yang betul? Senang soalannya. Kalau exam macam ni seronok lah. Negara yang banyak ikut dia punya review kekayaan. So jawapannya ialah British. So ada yang salah kan? Tak apa. So basically kat sini kita nampak lah mana ilmu boleh tambah pengetahuan. So kita pergi ke soalan yang ketiga. Berikut merupakan jenis kawat dalam adat resam tentera darat kecuali kawat berirama, kawat senjata, kawat panji-panji atau kawat pedang. Yang manakah yang bukan? So tadi ada 5 jenis kawat. So dalam ni ada salah satu yang salah lah, yang tak ada dalam 5 bisa. Yang manakah yang bukan? So yang bukan ialah kawat berirama. So ada juga yang salah. Tak apa. So kita pergi kepada Azwan Ali sekolah nampak ni. Pergi ke soalan yang keempat. Antara berikut yang manakah bukan jenis perbarisan tentera darat? Pembarisan paluan berukur, pembarisan menyuraikan pengawal, pembarisan kuda, pembarisan sebelum dan sesudah tegar. Jadi semua di sini adalah betul, yang manakah bukan? Jadi jawapannya ialah pembarisan kuda. Dan kuda tiada. Next kita pergi ke soalan yang kelima. Azwan Ali masih mengundi. Pembarisan manakah yang sesuai untuk tujuan memberi penghormatan kepada pegawai kanan ATM dalam lawatan rasmi?
sama ada kawalan kehormatan kuarter atau kawalan kehormatan utama ataupun kawalan kehormatan darjat atau kawalan kehormatan setempat. Yang manakah yang sesuai? Antara empat ini. Jadi jawapannya ialah A. Merah, kawalan kehormatan kuarter. Seterusnya soalan yang ke-6, panggilan bagi seorang lieutenant muda lelaki ialah Encik, Datuk, lieutenant muda ataupun tuan. So tadi dalam slide dia ada panggilan-panggilan tertentu lah untuk setiap pangkat yang ada. Jadi untuk lieutenant muda lelaki, apakah panggilan yang sesuai digunakan? So jawapannya ialah tuan. Panggilan lieutenant muda tu adalah pangkatnya. Jadi panggilan dia kita akan panggil dia tuan lah. Azwan Ali masih di atas. Seterusnya soalan yang ke-7, sekiranya jurulatih memanggil anda untuk melakukan sesuatu pekerjaan, apakah panggilan yang sesuai digunakan? Jadi jurulatih. Jurulatih, apa kita panggil panggilan bagi jurulatih tersebut? Encik, Tan Sri, Staff ataupun tuan. Yang manakah yang bersesuaian dengan panggilan tersebut? Okay, jawapannya ialah staff. Kita panggil jurulatih sebagai staff. Azwan Ali jatuh bukan perlukan. Kita pergi ke soalan yang ke-8, jenis-jenis tabik hormat kecuali. Semua di bawah adalah jenis-jenis dalam tabik hormat, tapi satu yang bukan. Kita ada tabik hormat kepada pegawai ATM, tabik hormat kepada panji-panji, tabik hormat kepada ibu bapa, tabik hormat jenis hormat sedia. Yang manakah yang bukan? Ada banyak jenis hormat, tadi ada 8, tak silap. So, ni antaranya yang betul, tapi ada satu yang tak ada dalam list tersebut. So, basically tak ada tabik hormat kepada ibu bapa. Tapi kita kena hormat ibu bapa, tapi tak ada tabik hormat dalam ketenteraan kepada ibu bapa. So, aristokrat. Okay, soalan ke-9. Upacara memperingati pahlawan di tubuh negara dan kematian anggota tentera. Pernyataan tersebut menerangkan hormat. So, ianya berkenaan dengan kematian anggota tentera. Yang manakah hormat tersebut? Hormat jenazah, hormat senjata, hormat panji-panji, hormat pegawai tentera. Okay, rasanya kalau ada yang salah tak tahulah. Dia melibatkan kematian anggota tentera. Ada hormat tertentu yang diberikan kepada. Jadi ini adalah hormat jenazah. Baik, kita pergi ke soalan yang terakhir. Berikut merupakan elemen-elemen utama yang perlu ada dalam kepimpinan, kecuali berintegriti, keberanian, kesabaran, keamanan. Jadi dalam pembentangan tadi ada beberapa elemen dalam kepimpinan. Jadi di bawah ni ada 3 yang salah satunya adalah salah, yang manakah tiada dalam list tersebut. Jadi keamanan bukan salah satu elemen lah yang perlu ada dalam kepimpinan. Jadi ya, itulah dia 10 soalan yang berkenaan dengan LDK 2, iaitu adat dan tradisi tentera darat. Jadi B di tempat 3, Mintoro tempat kedua. Dan yang pertama kita ada aristokrat. Baik, so dia salah satu lah, kebanyakannya salah satu. Mungkin masa yang membezakan. Jadi dengan itu berakhirnya bagi LDK 2.
iaitu adat, resam tradisi tentera darat. Jadi jika ada sebarang persoalan atau pertanyaan yang kurang jelas, mungkin boleh kemukakan di ruangan komen. Kalau ada kesempatan, kami akan cuba jawab soalan tersebut. Dan diharapkan juga melalui kuis tadi dan pembentangan tadi, sedikit dapat menambahkan ilmu dan pengetahuan yang barulah untuk kita semua. Jadi kalau tak ada apa lagi, mungkin saya boleh serahkan kepada pengacara majlis kita iaitu Cik Darwish. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih saudara Syahrin. So kalau ada sekarang ni kita buat sesi Q&A lah. Kalau ada apa-apa soalan tentang Palapes ke apa, boleh buka voice ataupun kalau malu type je kat ruangan chat ni je. Macam sebelum ni ada Muhammad Aidil tanya, Palapes tu apa? Palapes itu Pusat Latihan Pegawai Simpanan. Lepas tu Azhar Ramli tanya, lepas habis degree keluar-keluar akan dapat pangkat apa ya? Apa kelayakan untuk jadi Palapes? Habis degree kelayakan pangkat Lieutenant Muda. Ya, ada apa-apa lagi soalan ke? Oh, ni ada soalan daripada Azhar Ramli. Berapa tempoh latihan minimum? Ada siapa-siapa boleh tolong jawabkan? I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up. Untuk keseluruhannya ada 5 LDK. Hari ni baru 2 LDK je. Lagi LDK 3, 4 dengan 5 esok. So jadi hari ni dah habis lah LDK 1 dengan LDK 2. So kalau tak ada apa-apa soalan, dengan ini saya terpaksa menamatkan program Palapes Pemangkin Peribadi untuk sesi hari ini dan akan menangguhkannya pada hari esok. Okay, memang dah tak ada soalan Jadi kalau dah tak ada apa, sebelum kita bersurai, saya ingin menyampaikan serangkap pantun untuk menamatkan program hari ini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang telita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Saya Muhammad Darwish Abidin bin Zainal Abidin sebagai pengerusi majlis pada hari ini ingin memohon maaf atas kekurangan saya. Yang baik datang daripada Tuhan, yang buruk datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bagi yang beragama Islam bolehlah siap-siap kalau kawasan rumah boleh solat jemaat ke apa